Greetings explorers, welcome to What's Up Gamma. Hi guys, my name is Nabil, you guys can call me Bill. Hi guys, my name is Jurani, you guys can call me Oni. My name is Nuraili, you can call me Dr. Aili. Okay guys, this is the first episode of Gamma podcast. So today, the title of this podcast is Welcome to Gamma. Welcome to Gamma, and the introduction of Gamma with our advisor Dr. Nurul Aili. Okay, first thing first, Oni, macam mana Gamma tu tertubuh? Apakah history di bahagian dia? Di belakangnya. Oh, okay. So basically, alright, Gamma ni dia terbentuk sebabkan kita nak club ni untuk jadikan networking dengan persatuan-persatuan lain, networking dengan negara luar, antarabangsa dan dengan universiti-universiti di luar negara. That's why lah tertubuhnya Club Gamma khusus untuk kita networking dengan orang luar. That's why job scope dia adalah jaringan dan mobility global. Ya, betul. And untuk pengetahuan kita semualah pelajar-pelajar yang tidak tahu, dulu FSG ada kelab persatuan dalaman untuk setiap subjek. Tapi sekarang setelah mencapai satu keputusan, telah dijumutkan sekali semua PD yang terdapat and terhasillah 5 atau 6, iaitu jaringan global, Gamma, wakil Resdaq ada di sini, Sukan, Asik, untuk sukarelawan, and then lagi 2 ISAS, SMF, and then lastly SPS untuk postgrad. Okay, cik, sebelum kita pergi ke situ, apa tu Gamma? Kenapa Gamma? Kenapa GAAMA? Okay. Kalau nak tahu, Gamma tu stand for Global Alliance and Mobility Association. Gitu. Nama dia sangat-sangat kena dengan FSG kan. So masa diorang bagi nama tu kan, diorang macam bagi pilihan kat Nabila time tu kan. Korang ni, kita orang bagi contoh satu nickname. Hari tu kan masa kita orang berbincang dengan pihak SMF, diorang adalah bagi suggestion nama. Kita dapat je, dah gempak lah, Gamma. Dia macam kena sangat dengan FSG punya vibe kan. So kita just setuju je lah dengan Gamma. Nampak macam international. Dekat resume pun macam Global Alliance and Mobility Association. Betul. Cegah kan. In a way, Gamma ni specifically lah, dia di FSG kita bukan saja nak melahirkan graduan yang memang excel educationally, tapi kita nak lahirkan graduan holistik. Jadi FSG mengambil langkah dengan menyatukan persatuan-persatuan dalaman ni. Kita ada banyak program sebenarnya. Each program ada persatuan. Jadi this year FSG satukan kita buat lebih fokus. So kita jadikan 6 program sahaja yang cater banyak bidang lah, antaranya mobility, jaringan industri, kesukarelawan, apa nama dia? Sukan dan sebagainya lah. Jadi dia lebih fokus objektif tu. Jadi Gamma tu sendiri, kalau saya boleh elaborate lah, kita punya objektif penubuhan Gamma ni basically adalah menjadi salah satu platform di mana pelajar kita boleh diketengahkan dengan jaringan industri dan mobility. Okay? Jadi supaya kita boleh buat networking dengan negara-negara luar, persatuan-persatuan dalaman dan luaran lah, supaya pelajar kita lebih expose dengan mobility. Okay? Itu antaranya lah. Kalau macam kita buat jaringan bersama dengan pihak industri sekarang, and mana tahu pada masa akan datang benda tu jadi berguna untuk kita. Betul, sangat berguna. Jadi peluang pekerjaan ke, peluang kita nak macam nak ada collaboration dengan diorang ke, buat kerja bersama dengan diorang, based minta on bantuan ke, apa yang kita dah buat, itu sangat-sangatlah berguna dalam kehidupan kita. Betul. Okay, moving forward, kita tertanya-tanya, Dr. Aili dulu pernah sama belajar dekat luar negara kan? Alhamdulillah pernah. Okay, di Australia. Australia kat mana tu? Australia, di Australian National University, yang saya panggil ANU lah, shortnya ANU. Okay, ANU tu di Canberra, Australia. Di bawah, basically di bawah program tenaga pengajar muda daripada UiTM tu sendiri. Anda UiTM juga? Scholarship tu daripada UiTM. ANU tu stands for Australian National University. Wow. Boleh
pergi Google lah dia. Macam ni lah Universiti Melaya, Betul. National Dia macam University. National University untuk Australia lah, ANU ni. Paling top lah tu kan. Antara yang top di Australia Confirm tau lah. penasihat kita orang. Kan Alhamdulillah biasa-biasa. ada peluang. Dia kena join TNM kan, tenaga. TPM, Tenaga Pengajar Muda. Apa syarat-syarat kelayakan lah Tenaga waktu tu? pengajar muda tu basically adalah beasiswa scholarship yang diberikan kepada calon yang ingin menyambung pengajian PhD ataupun master. Jadi UiTM keluarkan beri scholarship tu. Jadi calon boleh apply lah. Jadinya saya apply selepas saya habis master untuk TPM PhD. Okay, syarat-syaratnya bila dah apply TPM, kalau kita diberikan scholarship tu, kita kena serve lah, serve back pada universiti. Jadi kita bound dengan universiti. That's why I'm here lah dekat UiTM. Degree di UiTM end up dengan UiTM juga. So, alumni. Alumni. Faham. Okay. So mesti dalam perjalanan doktor nak pergi ke Australia tu mesti banyak obstacle, macam-macam halangan yang berlaku kepada doktor. So doktor boleh tak ceritakan kepada kami dan pelajar-pelajar semua pengalaman yang doktor alami dekat sana? Pengalaman tu obviously banyak lah. Dari mula diberi peluang tu, dapat je masa apply scholarship TPM tu, fikirannya nak sambung PhD sebab dah buat master. Jadi nak masuk academic world, rasanya waktu tu memang dah kita go for PhD. Jadi saya pun apply lah TPM ni. Apply TPM, first kali keluarga cakap dalam negara ya. Minta dalam negara, mak abah cakap dalam negara. Macam tu. Sebab tak pernah pergi luar negara ni, obviously. Jadi mak abah tu banyaklah fikiran. Saya sendiri pun takut lah masa pergi interview. Ditanya dalam negara bidang ni kat mana nak sambung agaknya. Antara soalannya lah. So di luar negara bidang ni dekat mana agaknya. Jadi saya pun sebelum masuk interview tu keluar bilik interview Google bidang saya ni kat mana agaknya. Jadi bila dia tanya saya pun sebutlah UK, Australia semua kan. Lepas tu bila dapat keputusan tu alhamdulillah, titlenya sukacita dimaklumkan, anda berjaya skim TPM PhD luar negara. Alamak. Luar negara. First thing first, macam mana nak beritahu family ni luar negara. Tapi saya sendiri dah fikir luar negara, luar negara nak keluar macam tu. So first kali yang paling takut adalah doubt sendirilah kan, sebab kita tak pernah keluar negara. It is a terrifying changes lah kan, experience. Nak keluar negara fikir macam mana ni, kat mana ni, nak pergi ke foreign land, kita tak pernah jejak kan. Tapi fikir balik, dah peluang diberikan alhamdulillah. Bukan senang nak dapat opportunity macam betul. ni kan. Jadi saya pun macam take the challenge. Kita berserahlah kita punya niat nak sambung pelajar, kita yakin. Yakin Allah jagalah, kita yakin. Lepas tu beritahu family pun mak abang mesti cuak lah. Siapalah yang ada kat luar negara, mesti tak ada saudara mara kan. Tapi pergi je lah, pergi. Yang kelakarnya naik sampai ke LA. Okey, tak nangis, okey, jangan nangis. Naik je train nak ke gate. Sepanjang train tu saya menangis sampai naik kapal terbang. Berapa jam tu? 8 jam untuk ke 8 jam menangis? Ya, saya transit sampai ke Sydney, and then Sydney ke Canberra kena naik local flight lah. Nangislah sebab macam-macam dalam fikiran kan. Landed nanti macam mana nak buat, macam nak keluar gate mana, nak telefon siapa, semualah dalam fikiran kan. So menangis sampai stewardess cakap, dia okey. Dia okey. Parents mana? Macam itulah kan. Tapi itu memang saya rasa kalau semua orang pun nak keluar negara, itu yang ditakutilah kan. Tapi kita yakin bila kita landed tu, cuba calm. Kalau tak tahu, saya pun bertanya jugalah. Saya bertanya kat counter and everything. Tapi alhamdulillah sebelum kita pergi tu obviously kena ada persediaan. Persediaan macam saya nak ke sana, saya contact dengan saya punya supervisor.
Supervisor, dan alhamdulillah supervisor memang dia tahu kita ni nak pergi tempat dia daripada negara asing. So dia first thing dia tanya, is there someone to pick you up at the airport? Kalau tak, dia akan pergi ambil. Ada tak rumah nak duduk nanti? Kalau tak, you are welcome to stay with me. Macam tu kan. Tapi saya dah arrange lah. Kita sendiri bila kita dah arrange buat persediaan, kita akan lebih rasa tenang sedikit lah kan. Confident sedikit lah. So saya buat arrangement, cari tempat rumah sewa and everything. Tapi semua tu barulah. Rumah sewa bukan macam kita bayangkan. Kita sewa rumah, kita perempuan, kawan-kawan kita perempuan. Tapi it's not like that. Bila kita sewa rumah, kita basically sewa bilik. So rumah tu ada lelaki, ada perempuan. Toilet pun campur kan. Itu antara culture shock bagi saya lah at first kan. So macam mandi ni dah macam campur ni kan. Macam susah nak jaga aurat and everything kan. Tapi itu yang kita dapat dan kita go dulu. Tapi kita sendiri kena tahulah kita punya batas and everything kan. So bila dah buat arrangement and everything, bila landed je, alhamdulillah semuanya dipermudahkan lah. Macam tu. Tapi takut tu, nervous tu obviously ada. Tapi kita yakin. Dia doktor dekat sana berapa lama? Saya dekat sana scholarship tu 3 tahun lah. Tapi saya 3.5 years. So doktor dah start rasa ragu-ragu, rasa takut tu hilang time bila? Rasa takut tu mesti hilang. Mesti akan hilang punya. Mesti akan rasa selesa dengan tempat tu kan? Dia rasa selesa dengan tempat tu lepas saya lepas saya buat defense proposal. Lebih kurang dalam the first 3 months tu lah. Dah awal. Lepas tu dah tenang awal lah. Sebab macam SV, dia punya environment, saya punya group research tu alhamdulillah okay. And then ada juga a couple of Asian student dalam tu. Yelah, ada dalam doktor punya masa first class kita tu, doktor tunjuk kan dengan kawan-kawan. Ada a few Asian jugalah daripada India, China. Lepas tu ada dalam building tu ada a few Malaysian jugalah. So bila kita datang, ada orang yang familiar, yang speak familiar language dengan kita. So rasa macam okey lah. Yelah, sebab diorang semua foreigners. Tak adalah foreigners tapi macam orang luar yang duduk luar. Lepas tu diorang pun rasa macam perlukan seseorang untuk depend on. So bila ada orang sekeliling, dia rasa macam okay, I'm not alone, kita ada sama-sama. Rasa macam keluarga lah kat sana kan, ada keluarga. Orang Malaysian kat sana pun mesti seronok ada Malaysian datang lagi kan. Betul. Dia macam bila kita datang tu, kita search dulu Malaysian Embassy. Lepas tu macam di Sydney kita ada Malaysian Hall, ada Student Association dia, macam tu. So bila kita tahu ada local ataupun orang Malaysia dekat situ, kita macam itu adalah the first tempat yang kita rasa kalau kita ni, kita reach out kepada mereka lah. Dan they are very welcoming. Macam ada buddy program ke? Tak ada. Macam saya pergi buat PhD, dia macam tak adalah orientation, tak ada. You datang situ, so dia dah treat kita macam kita kena independent lah kan. Tapi obviously the first day tu kita pergi universiti, adalah orang akan tunjuk kita building macam dekat sini lah kan. Duduk building, bawa kita jumpa supervisor and everything lah. Lepas tu kita explore sendirilah. Doktor dalam tempoh 3.5 tahun tu kan, dalam setahun berapa kali doktor balik Malaysia? Saya balik Malaysia every year. Every year saya balik Malaysia ke? Once every year. So setiap kali raya. Sebab mak abah saya dah pesan dah masa sebelum saya fly, raya kena balik. So saya nak tak nak, duit allowance tu kena simpan untuk tiket flight. Dan tu mahal jugalah kan? Dalam 1,000 lebih lah. Macam tu. 1,000 duit Malaysia ke 1,000 duit Malaysia. One way tak salah saya macam tu lah. Ada masa murah dan ni lah. Tu time raya ke? Time raya. Bukan datang puasa raya. Tak, saya macam balik kiranya hujung puasa. 2 minggu lah, normally balik 2 minggu. Macam tu. So on the last year, tahun ketiga je saya tak balik, minta izin sebab nak experience raya dekat Australia. So macam mana tu? Rayanya meriah alhamdulillah sebab
community di Canberra tu tak besar, tak ramai. Canberra tu penduduknya tak ramai. Tapi town dia memang, kalau orang kata kalau you bawa family, dia memang family friendly lah townnya. So dia macam Putrajaya. Dia adalah ibu negara. Ibu negara, dan dia punya local population tu mostly adalah educated people. 40% daripada local people di Canberra tu adalah ada pegang bachelor degree, master and PhD. And then satu lagi dia punya kriteria yang menyebabkan parents saya, family semua rasa okay, sebab Canberra tu adalah one of the lowest crime rate town with the lowest crime rate dekat Australia. So rasa selamat lah. Selamat lah. Macam tu kan. Lepaskan anak perempuannya. Betul. So rayanya alhamdulillah kami meriah macam biasa juga. Pagi akan pergi solat dekat embassy, lepas tu ada jamuan raya di embassy. Lepas tu kita pun start lah macam buat ziarah dari rumah ke rumah juga, sebab kami tak ramai. Jadi tu hari tu pusing ziarah rumah kawan-kawan and everything. Dia rasa macam mungkin tahun ketiga juga, so kita dah tak rasa terlalu homesick lah. Macam tu. Tapi teknologi ada kan, so kita boleh buat waktu zaman saya Skype lah. Dengan family member and everything kan. Ya betul. Ada ke yang keluarga kawan-kawan datang untuk celebrate raya? Tak ada. Tak adalah. Saya keluarga tak berkesempatan lah untuk datang. Tapi macam saya cakap, local community Malaysia dekat sana pun dah fill up kita punya keluarga. Macam tu. So tak rasa macam homesick sangat. Betul tu. Ni kalau zaman sekarang lagilah mudah nak contact kan. Ada FaceTime, ada WhatsApp semua kan. So kadang-kadang dah kat luar negara pun homesick tu pun biasa-biasa je kan. Betul. Faham? Awal-awal je homesick. So pelajar-pelajar kenalah take chance untuk diorang experience benda ni. Betul. So macam Dr. Aili, apa pendapat Dr. Aili kepada pelajar-pelajar yang mungkin ada pelajar yang teringin tapi diorang tak tahu macam mana nak buat, and mungkin ada pelajar-pelajar yang nak pergi dah cukup dah fun semua tapi dia macam takut, macam dia rasa macam was-was. Cukup ke kalau aku belajar kat Malaysia dia cukup kot. Macam tu. Kadang-kadang kan itu stereotype people kan. So macam apa pendapat Dr. Aili? Jika kalau ada peluang bagi saya, grab the opportunity, because belajar di mana-mana tu nak kata boleh tak kisah belajar di mana-mana, sebab pembelajaran tu bukanlah di bilik darjah sajalah kan. Jadi yang penting tu azam kita. Kita punya azam, kita punya objektif tu nak excel in education and everything lah. Tapi kalau untuk mobility, macam ada pelajar kita ada peluang nanti nak sambung ataupun nak join mobility program, rasa takut nak keluar tu kan. So takut tu, fikirkan bila opportunity yang dapat untuk keluar tu, it is actually more than education itself. So you gain a lot more. So daripada cultural aspect, environmental aspect, lepas tu self development tu sendiri. Macam bila kita keluar, kita dapat tengoklah budaya orang, dan bila kita keluar kita obviously kita akan kita mencabarlah diri kita sendiri. Kita keluar daripada kita punya comfort zone. Sebab kita biasanya selesa di zone kita sendiri. Jadi bila kita tak keluar, kita tak nampak apa challenge yang lain yang kita boleh sama ada kita boleh terima ataupun kita boleh excel on that challenge itself lah. Itu yang saya belajar lah. Ya betul, sebab kita kena spread our wings lah kan. Betul. Untuk luar negara. Sebab pengalaman dekat luar negara dengan dalam Malaysia ni sangatlah berbeza. And this is the right time for us untuk travel. Sebab bila kita travel dengan family, we actually kena keluarkan duit sendiri tau. Tapi bayangkan orang bagi duit kat kita untuk kita pergi travel, and we actually enjoy. Macam kat Australia kan, tengok kangaroo. Kat Malaysia mana ada kangaroo? Ada zoo negara pun boleh balik. So macam kalau kita pergi luar negara kan,
Suasana pun sejuk, tak depends on aircon. Kita dapat rasa apa, the 4 season. Four Kat Malaysia ni season. Kan, season dia sama je, hujan, Ya panas. betul. Kat sana doktor dapat rasa winter semua tu. Memang antara challenge bila pergi luar negara ni weather lah. Oh okey. Weather. Since kita dah sebut pasal musim kan. Apa favourite musim doktor? Oh, favorite musim saya autumn. Autumn. Oh, Autumn. romantik lah kan. Oh, tak tahulah romantik tak tahu. Dia jatuh-jatuh kan. Dia ada lagu background. Dia, tak tahu for some reason autumn tu cantik bagi saya. Walaupun time tu bila hujung-hujung tu daun-daun gugur and everything kan. Tapi dia tak terlalu panas, tak terlalu sejuk, everything. So it's just nice lah. Wow. Dan musim bunga obviously paling cantik lah. Kita tak ada musim Kita bunga tak kan. ada, Musim bunga. kita kemarau. Macam tu lah. Janganlah sebut macam tu. Dan challenge dia bila weather ni, saya punya experience pergi saya stay accommodation saya 30 minit lah daripada uni. So 30 minit you boleh naik bus, you boleh jalan kaki. So 30 minit tu jalan kaki lah. So di Australia ni dia punya public transport dia memang tip top. Dia ada apps. Dia ada app, so you boleh tengok bus you akan arrive berapa minit lagi. So dia memang tak lewat seminit, tak laju seminit. Macam tu. So you boleh keluar pintu kiranya untuk tunggu bus on time. Macam tu. Tak payah nak tunggu bus tu. Kita tahu Yeah. bila datang. Faham. Betul. So saya kalau winter saya memang akan naik bus lah sebab winter dia Sejuk. dia tak ada salji, di Canberra tak ada salji tapi you ada frost. Yang punya Lantai licin. dia punya rumput-rumput tu pagi memang nampak macam ada ais macam tu frost kan. So untuk saya musim winter tu memang sejuk lah. So hidung merah. Lepas tu bila saya tunggu bus, local people kan yang memang diorang biasa tunggu bus, diorang ni cycling. Canberra ni one of the city yang friendly cycle, bicycle friendly. Okay, so diorang bawa bicycle sampai dekat tempat bus, diorang akan bawa bicycle naik bus dan diorang naik bus lah. So macam tu. So saya tunggu bus, saya rasa macam saya dah bundle up, buckle up semua dengan baju sejuk and Berapa everything. layer tu doktor? Oh, banyak layer. Dalam luar semua je. Saya rasa macam, tapi still sejuk untuk saya lah kan. Tapi saya tak rasa saya portray sejuk sangat lah. Kecuali hidung merah and everything. Tapi local people yang jumpa saya, are you okay? Macam tu. Sebab dia kata, nampak you punya pipi macam bergetar sebab sejuk. So, is it obvious? Tapi memang sejuk. Memang sejuk lah. One of the challenges kan. Macam tu. Tapi it's better compare to the panas. Saya rasa sejuk lagi. Panas, terlalu panas. Panas dia boleh jadi 40 degree Celsius. Australia kan. Tapi panas you boleh mandi and everything kan. Tapi bila sejuk you kena on heater, so electric you be higher lah kan. Faham. Betul. Itulah based on my experience pun. Saya pernah juga kan pergi dekat Turki kan. Ingat kita ni badan besar kan. Tahan sejuk, aircon tahan. Oh, kena winter, ya Allah. Sejuk kan. Abah saya sampai demam. Tapi saya steady lagi lah. Tapi tentu memang sejuk betul lah, menggigil lah. Saya Bibir mereka-reka. paling jauh airport je. Mana lagi keluar negara. So macam bila dengar tu macam wow, best you. Tapi memang bila dah pergi luar negara tu, even saya pergi for bersyuti pun, dia memang open my eyes lah. Dia macam, bestnya luar ni, bukan macam Malaysia ni. Kita rasa macam nak pergi kan. So rasanya kan kalau macam pelajar-pelajar yang ada peluang yang diberi, UiTM pun ada sediakan dana masing-masing, setiap pelajar ada kan. So like diorang semua tak tahu macam mana diorang nak go for it. Like jalan haluan tu diorang tak tahu. So doktor ada apa-apa tak macam like prosedur ataupun cara untuk pelajar-pelajar ni boleh pergi ke luar negara? Jadi untuk mobility, jadi kita Gamma ni antara one of the objective tu adalah kita sediakan platform. Contohnya hari ni Gamma podcast Gamma ni actually adalah one of the platform yang kita cuba untuk jemput, invite guests untuk kita share on mobility, activity, cara dan sebagainya lah. So kita one of the platform untuk kita share prosedur untuk mobility dan sebagainya. Dan di FSG kita sendiri kita punya license officer untuk mobility.
Jadi kita boleh bertanya rapat dengan license officer mengenai program-program mobility lah. Dan Gamma sendiri akan advertise program-program mobility untuk kita encourage student kita FSG untuk keluar, cuba untuk explore mobility program lah. Dan kita sendiri akan buat a few mobility program untuk student kita. Ya, betul. Gamma juga ada kita punya objektif is untuk bagi korang tahu apa-apa beasiswa yang sedang berlaku and akan berlaku in future yang boleh memberi peluang kepada ahli-ahli yang berminat untuk keluar negara. So kami akan bagi korang pencerahan lah. So kalau berminat korang kena join ahli-ahli Gamma ataupun apa-apa, just you guys can reach out di mana-mana platform di social media kita orang ke betul. dekat WhatsApp, Telegram, Telegram, Instagram, SMF, Instagram, Gamma juga ada banyak Boleh je. poster. Sebab kalau you guys tanya every PD pun macam mana nak pergi luar negara, diorang akan bagi kat kita orang juga. So betul. so reach out je mana-mana yang you guys rasa selesa ke kan. Itu je lah cara-caranya. And kalau kita nak kata bukan setakat kita nak pergi luar negara tu dengan niat nak belajar, kita juga boleh macam join program. Like macam program tak semestinya belajar saja. Kita boleh lakukan community service ke dekat sana. Mungkin akan di-collab bersama dengan program-program lain. And macam-macam cara sebenarnya kalau kita nak pergi ke luar negara ni. Tapi ya kadang-kadang pelajar tak tahu kan. So tak apa, you guys can reach out kepada kita orang. Kita orang insya-Allah kita orang akan bagikan laluan macam mana kita nak pergi ke luar negara tu. Pasti kita keluar negara sama-sama kan. Betul. Jadi nak keluar negara ni startlah menabung daripada semester 1. Supaya kita ada fund lah kan. Kita sendiri ada bersedia untuk mobility program. Kena ada perancangan awal lah. Tak adalah nanti. Dream big. Dream Itu big apa orang kata? kata. Dream big. Betul. Dia orang cakap apa kan? Apa-apa is possible dalam hidup. Yang penting kita kena ada niat, kita kena ada rasa untuk kita ada mindset tu. Betul, kena ada mindset tu, betul kena ada. It's not about packing the right stuff bila you nak pergi overseas, tapi it is about you yourself explore what the world's going to offer, apa challenge you and everything lah. And then you sendiri keluar daripada comfort zone you. Macam tu. Bila saya kalau saya tak diberi peluang ni, saya pun tak dapat tengok negara luar lah. Macam tu. Banyak yang saya experience. Semuanya alhamdulillah ada yang indah, ada yang obviously ada challengesnya lah ya. Yang indah-indah tu menarik lah. Saya selalu share dekat student saya lah. Contohnya bila saya belajar di ANU, di Malaysia tak pernah tengok signboard itik melintas. Masuk ANU, you nampak signboard itik melintas tu, you kena berhenti. You naik kereta ataupun you cycling, you kena berhenti. Itik tu akan melintas je. And then they are very clever. Dia melintas atas pedestrian crossing tu. So dia melintas dengan anak-anak dia slownya and steady. Okay, lepas dia melintas baru boleh jalan. So one of the interesting yang saya experience Benda baru lah kan. Betul. And then kangaroo obviously lah kan. Rasa kangaroo kita tengok dekat zoo lah. Kalau pergi zoo boleh Diorang nampak. macam ni ke? Yang boxing tu? Besar kangaroo ni. Untuk saya dia besar. Kalau anaknya kecil lah. Tapi kalau mak dia tu Memang besar. memang besar. Dia kangaroo tu dia macam merata-rata tempat ke dia dekat certain tempat saja? Dia ada tempat yang memang dia banyak lah. Dia di Australia dia ada season dia, memang season tu kangaroo memang breed selalu banyak dan dia have to kill the kangaroo lah sebab dia memang breed banyak kan. Kill the kangaroo? They have to basically, kalau tak dia memang biar dengan Diorang banyak makan kan. Dia spawn banyak kat situ Diorang jual pun. daging kangaroo tu. Saya pernah rasalah daging kangaroo. Sedap tak? Lihat lah, lihat. Yes, macam Arnab. Tak tahulah, orang kata macam daging arnab, tapi bagi saya kalau you tak cakap tu kangaroo, saya tak tahulah. Saya Macam makan sedap je kan? boleh try. ada kita slaughter halal lah. Arnab apa? Kangaroo masak lemak kan? Kangaroo So kat mana salad. you nak jumpa Lapar pula. kangaroo yang you turun bas, grade by the kangaroo nak masuk universiti. Tu one of the experience lah. Tapi kan kita saya lah personally selalu tengok dekat TikTok semua kan. Yang kadang-kadang kat Australia ni haiwan diorang macam rata-rata tempat. Macam wild nature diorang sangat-sangatlah
sangat-sangatlah lain pada Malaysia lah. Kadang-kadang ada tarantula tu besar alam, ada apa benda tu yang banyak-banyak kaki tu? Banyak Kan yang lipan besar-besar. Betul ke benda-benda macam tu? Ada memang ada lah kan, tapi tak adalah yang biasa nampak tu macam kangaroo and everything like itik and then hares kan, dia bukan rabbit tapi hares kan, itu yang biasanya roaming around dekat universiti kan. Lepas tu parrot, dia ada macam yang memang spesies yang memang yang extinct tu, yang parrot tu memang ada dalam menu. So memang diorang sangat close to the nature lah. Even yang saya tahu, bila diorang punya jalan raya, macam kita, jalan raya kita penuh dengan lampu. Tapi diorang jalan rayanya memang tak ada lampu. So kalau you drive malam, memang gelap. Sebab diorang nak protect dia punya nature. Sebab animal tu akan move kan, yang mana nocturnal and everything, so dia akan move. Macam tu lah. And then kalau you drive malam and musim kangaroo, dan you punya kereta kena ada macam sort of bumper dekat depan tu. Because if you hit kangaroo, so diorang kata kangaroo tu nanti akan, kalau you langgar kangaroo, kereta you kemek. So maybe the cartoon tu is real lah kot. Mungkin dia menumbuk ke macam tu. Diorang memang kuat lah kan. Dia besar. Seram. Wow, Tapi kalau you tak kacau dia tak kacau you lah. Yelah, semua haiwan macam tu. Ya, betul. Menarik pengalaman dekat Australia. Okay, kita dah nak berakhir sesi podcast kita. Ada apa-apa kata-kata terakhir kepada ahli-ahli arti gambar ataupun penonton di luar sana? Kepada persatuan lain juga. So kata-kata akhirnya, untuk mobility, regarding jaringan industri dan jaringan dan mobility, so saya berharap untuk ahli-ahli aktif gamma dan MT-MT gamma, so kita sama-sama boleh gerakkan persatuan ni agar kita boleh introduce ataupun kita boleh enhance mobility kepada pelajar kita. Dan untuk pelajar-pelajar FSG sekalian, so kalau ada opportunity untuk mobility, please grab the opportunity. Bukan datang selalu. Jadi macam kata apa drawing tadi, spread your wings. So insya-Allah kita explore insya-Allah. Kalau niatnya betul, tak ada apa. Okay. So itu sajalah mindset. Yes, correct mindset. So nanti kita ending, kita macam stay tune macam tu tau. Okay. So guys, I think that is it for the first session of the first episode. Thank you Dr. Aili sebab share your experience dengan kita orang. Pengalaman-pengalaman tu mungkin akan jadi salah satu cara-cara untuk pelajar-pelajar ni. Diorang sendiri boleh semangat jugalah untuk diorang keluar negara. Diorang banyak cita-cita. InsyaAllah. So guys, kita akan sebelum tu tak nak advertise next program ataupun gambar planning ke? Guys, insyaAllah korang boleh stay tune untuk dekat dalam kita punya social media semua. Kita akan tunjuk program-program yang akan datang. One of it is DNA Carnival. Kita akan buat DNA Carnival di mana kita akan buat carnival di FSG yang akan collab bersama dengan setiap persatuan. And satu lagi Global T, which is kita akan buat networking bersama dengan universiti-universiti yang luar. So stay tune, and insyaAllah akan ada banyak pertambahan program yang akan datang lagi. So just stay tune, insyaAllah. Ya, betul. So guys, alhamdulillah kita dah finish kita punya first session. So kita akan bersama dengan guest yang akan datang pada sesi yang seterusnya. So guys, 1, 2, 3, stay tuned. Greetings explorers, welcome to WhatsApp Gamma. Okay. Moving to our next session bersama dengan SMF FSG. Hi. First of all, my name is Nabil, and you guys can call me Bang Bil or Bil. And Okay Bel, nama saya Durani tapi boleh panggil Oni. So mari kita berkenalan dengan mereka. Presiden? Saya dulu. Okay. Boleh. Mana Okay, tak apalah bagi
Okay, I don't know. So hi, Assalamualaikum. Thank you for inviting. I am Afza, Afza Husna. Tapi boleh panggil Afza. Dan saya Timbalan Presiden SMF FSC sesi 2022-2023. Okay, hai, saya Karim Nizam, mesra dipanggil Kai, Presiden SMFZ 22-23. Okay. Tadi kita dengan Dr. Aili, kita ada buat macam, hi, my name is Bill, hi, my name is Roni. So sekali ni kita nak buat dengan guna nickname korang sekali macam, hi, my name is Afza ataupun ada nickname that you have. my name Kai is pun sekali tu. Zah. Gitu. Oh, okay. Boleh Cuba bagi contoh dulu. Okay, kita buat. Okay, kita punya cue kita panas sini Okay, Alright. okay. Kita macam, hi, my name is Bill. Hi, my name is Oni. Sama. Hi, my name is... Tak apa. Sorry Okay. Seriusan. Okay. Hi, my name is Afza. Hi, my name is Kai. Okay, boleh. Alright. So, hari tu kita orang ada tengok dekat korang punya Instagram. Yang korang ada pergi dekat mana? Kita pergi dekat mana hari tu? Jakarta kan? Kita orang tengok korang post gambar dekat Jakarta macam macam mana diorang boleh pergi sampai ke Jakarta kan? Nak Kan tahu sebab juga. benda pergi FSG pergi ke luar negara tu macam jarang-jarang berlaku. So boleh you guys just give us a simple story how you guys managed to go to Jakarta. Okay, so Kai ke? I don't know. Okay, tahu saya dulu. Okay, first sekali anjuran dia punya main penganjur dia is Fakulti Pendidikan. Oh, I And see. then mereka macam adalah keluarkan beberapa fakulti-fakulti lain yang macam ada possible untuk collab sama-sama lah. Contohnya macam FSZ sendiri, ada fakulti polisi, ada Asis. Asis tau? Asis. Okay. Oh, Acis. Yahana. Ramai-ramai lah. Apa dia? Ramai-ramai pergilah bukan SMF sahaja. Dia nak kata SMF saja pun tak, sebab ada je yang student lain daripada SMF yang pergi waktu tu. Oh, I see. Lagi ada fakulti lain lah. APB. Betul. Ada MPP. MPP. Ada MPP. Lepas tu ada KAB. Oh, KAB. College Alumni. Lepas tu tiba-tiba buat meeting kata nak pergi Jakarta. Kita orang pun ingat macam ya lah kan. Macam tak percayalah. Macam susah kot nak dapat sponsor, nak cari sponsor kan. Tiba-tiba as time goes by, lama-lama okay. At the end kita orang pergi Jakarta tu boleh dikatakan tak keluarkan duit sendiri, betul? Ya, betul. Fully sponsored. Fully sponsored. Wow. Macam tu. Even pembelanjaan. Betul. Makan, minum. Dengan cerita dengan cerita kan diorang dapat duit belanja kan? Betul. serious Memang lah? like Tu boleh zero. beli kereta baru tu. Bukan bang, jangan masuk ayat ni bang. Okay. Gerak. Tapi itulah dia memang tak keluarkan duit sendirilah almost. Oh, I katakan. see. And then maybe Azhar boleh cerita kita buat apa kat sana kot. Okay, tapi sebenarnya kita ada satu lagi fakulti sebenarnya, agro. Agro. Okay, agro. Okay, ingat. And then macam dekat sana, dia macam main program dia adalah untuk volunteerism. I see. Tapi dalam masa yang sama, sebab kita orang kat sana 4 hari tau. So 4 hari tu kalau nak volunteerism je macam takkan dah engkau bersukan je, sukarelawan je kan. So macam kita orang ada selitkan juga program-program lain dengan universiti sana. Contoh macam first day tu kita ada culture exchange and leadership forum, which is yang ni leadership forum tu dia satu program yang first time dia guna. Biasa kan kalau kita pergi forum international kita akan guna bahasa Inggeris kan. Tapi ni tak, kita macam menggunakan bahasa kebangsaan masing-masing, which is perkara yang satu kelainan untuk UiTM dan juga untuk universiti sana juga. And then kita ada culture exchange. Kat situ adalah orang sebelah saya ni berlakon kan di pentas antarabangsa. Apa tu? Berlakon? Berlakon jadi apa, bapa orang. Jadi bapa orang. Jadi bapa orang. Nampak image bapa orang. Sorry dah. Muda lagi tak jadi. Oh, so maksudnya you guys bukan setakat sukarelawan. You guys pun enjoy lah aktiviti yang ada kat sana. Boleh kata enjoy lah. Even Enjoy. penat macam memang sebab penat. dia orang sediakan aktiviti lah untuk korang juga. Betul. jadi Ada aku tengok orang- Hafzah dengan budak-budak macam ni. Oh, betul. Kita orang ada pergi macam Sekolah dia ada 3 smart tempat school. kan. Ajar budak-budak cakap bahasa Inggeris. Berapa lama korang kat sana? 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. 3 malam. Ada 3 malam, lama lah.
Macam tu lah. And banyak lagi lah aktiviti-aktiviti lain. Kalau macam nak cerita, maybe kena ada 3 episod khas kot untuk Wow. cerita Betul. ni. Tu je program ke Jakarta tu je. Bukan, itu nak kata betapa meaningfulnya program tu kan. Yes, sampai sekarang masing-masing tak move on lagi kot. Lagi Itu apa? yang hari tu tak dekat story tu jumpa dekat Cendol Bukit tu. Memang Itu memang betul-betul pelajar tu lah. betul. Memang tiba-tiba terjumpa macam tu kan. Friendship tu orang cakap. Ni event sekarang pun Networking. event sekarang macam ada plan lagi nak pergi ke mana-mana. So networking lah macam tu. Faham. Dekat sana kan, korang punya kos pembelajaran sama tak dengan dekat sini? Dekat sana lagi murah ke, mahal ke? Dia depends lah on tempat sebab sebenarnya nak kata kita terlalu tinggi duit tak adalah sangat. Dia macam kalau lebih kurang. makanan sana mahal tak? Kalau compare macam nasi lemak kat sini, kalau belah-belah KL kan macam RM5 kan? Kalau kat sana? Kalau kat sana rasanya sama je kot, lebih kurang je. Tapi I rasa macam fast food diorang way cheaper than fast Malaysia. food. And ada macam fast food diorang yang tak ada pun dekat sini. Contoh macam Popeyes Macam, macam Popeyes. contoh McD kita McFlurry selalu ada 2-3 flavour kan. Kat sana entahlah ada 6 ke 7. Ya ke? Ya, betul. Apa flavour dia? Ada macam tahu lah warna pink tu rasa macam kuih lapis mana tapi dia bukan kuih lapis tau. Tapi dia McFlurry. Dia McFlurry. betul. Lepas tu macam banyak lah memang tak teringat lah, tapi sedap lah. Tujuh. Wah, apa-apa makanan kegemaran korang bagi bila satu dekat lah, sana? seorang, Saya dengar Kai satu, Afzal Afzal suka satu. ayam gepuk dia. Ayam gepuk dia betul. sedap. Ayam Apa gepuk dia bezanya sedap. sambal sana dengan sambal sini? Tapi I rasa I prefer juice dekat sana sebab I rasa macam makanan dekat sana, minuman kat sana kan. Kalau macam kat sini kan, bukan nak macam downgrade minuman Malaysia sendiri. Tapi kalau macam juice buah kita kan, dia basically macam banyak gula ke apa. Tapi kat sana dia basically macam pure memang buah dia je. And kat sana macam Tak kena kot lah. ya betul, tak kedekut ingredients tu. I rasa minuman kot yang I prefer kat sana. Macam makanan maybe Biasa sebab je. kita dekat Melayu. So macam kita nak cari makanan Melayu tu lebih sikit. Kalau kan dia tak rasanya sama dia punya flavour tu kat sana. lain. 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 Macam kalau saya pun nak kata makanan favourite macam biasalah Dia macam kau terngiang-ngiang sampai sekarang juga macam maybe kat sana yang sedap kalau nak kata nasi padang dia lebih kurang je apa yang kita rasa. Cumanya macam Indomie dia okey lah, memang sedap lagi lah kat sana. Daripada kat sana. yang sini punya walaupun sama brand. Dia sama brand tapi sebenarnya lain tau. Macam Lain. Milo dekat Indonesia dengan Milo kat Malaysia lain dia punya. Oh. brand. Dia bukan. punya brand pula. Dia punya rasa konten tu. dalam tu berapa gram gula bagai semua dia lain. Ya betul. Tapi make sense juga sebab kalau kita nak Maggi kita dengan Maggi dekat western area, diorang punya rupa kan lain. So macam tu lah ibarat dia. Macam contoh sama macam air kan. Cumanya air kat sana dia macam tahu lah kalau kita okey lah sorry lah kalau kafe FAZ kan RM5 kan. Lama ini. Sorry. Ini macam Kalau kafe personal FAZ RM5 Ah. satu biji limau dia terus blend kan. Kalau kat sana rasa macam 2-3 biji. Tiga kot. biji I Tiga nampak. Oh memang rasa dia punya Bila sedap-sedap first tu. time telan terus macam aku ni ni makan buah ke minum air buah macam tu. Ah. Tapi kat sana macam Azhar kan tak ada gula kan. Kalau kat sana dia macam letak gula yang gula. Oh, air gula. No, gula. Tak ada gula-gula. Dia tak letak Oh. air Bukan gula. 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 Gula kasar tu. Gula kasar. Oh yang kotak-kotak tu. Kotak-kotak. Betul And then lah letak tu. air kat situ. And then kalau macam nak entahlah kita orang husnuzon je lah. Kalau rasa macam nak manis kacau sikit. Macam tu. Oh, macam boleh tu. adjust pula. Memang berlainan makanan dekat sana dengan Kita orang ingat makanan kedai dekat tu je sini. rupanya hampir semua kedai kot. Sama je macam tu. Faham. So Gamma bila nak pergi Jakarta? Alamak. Oh, Gamma insyaAllah dengan program korang dengan SMF sekali yang kita akan insyaAllah pergi ke Jepun pergi nanti. Jepun. So kita try lah negeri lain. Asyik sorry dekat-dekat je. Kita Tak pergilah yang asyik jauh panas, sikit. Negara pergi yang apa? sejuk kan? Negara matahari orang kata. Matahari terbit. Negara Wah, matahari terbit. terbit. Negara matahari tenggelam kat ni. Alamak, negara matahari kenal kan ya? Tak tahu Asia Okey, Tenggara. teruskan. Okey. Dah borak lah pasal pergi ke Indonesia, dah borak pasal itu, pasal ini makanan favourite semua kan. You guys, ni especially untuk pelajar-pelajar FSD lah yang viewer-viewer kita yang dah tengok kita punya channel ni. Diorang mungkin ada question yang diorang selalu terfikir dalam otak diorang is, aku dekat FSG ni, aku dekat UiTM ni, ada possibility ke untuk aku pergi melawat ke luar negara ke, belajar ke luar negara ke. And kadang-kadang diorang tak tahu sebab kadang-kadang diorang just lecturer-lecturer kita blast kat dalam group je, tak ada terperinci punya detail. So daripada pihak SMF ada tak apa-apa sources-sources yang kita pelajar-pelajar ni boleh dapatkan? Azan cakap.
untuk keluar negara lah basically. So macam ni antara lah selain daripada exchange program, sebab biasa kita dah terbiasa kan dengan exchange program student kan. So macam ada a few lagi lah kalau student yang berhasrat untuk pergi ke luar negara. Sebagai contohnya, diorang boleh join competition, contoh macam innovation. Dan baru-baru ni pun kalau kan dengar tahu tak yang Dr. Azri perfume Ya, Aha, Azri tahu, perform, tahu. Dr. Azri. baru-baru ni dia baru balik daripada China Expo something. Dia macam innovation, dia bawa perfume dia tu keluar. So macam student yang under Dr. Azri ni pun follow lah dia kan. So basically tu peluang untuk mereka pergi ke luar negara juga. Jadi macam kalau student, I sangat suggest untuk sentiasa keep update dengan berbagai program seperti competition innovation lah, biasanya innovation, kemudian any research punya program ke apa yang boleh mereka tu pergi ke luar negara bersama-sama juga dengan lecturer. Sebab biasanya kalau student nak pergi saja student je tak boleh, tapi biasanya kena under lecturer kan. And then macam ada juga contoh macam benchmarking ke, kan contoh persatuan korang gamma kan, instead of korang buat benchmarking dengan macam UKM ke atau UKM, UPM, UM ke yang dalam negara, korang boleh juga target untuk pergi ke luar negara. Macam kan plan untuk pergi Jepun kan, so mungkin boleh plan untuk pergi negara lain juga untuk benchmarking, untuk tengok macam mana organisasi dekat luar sana, and then dalam masa sama boleh pergi luar negara kan, bercuti-cuti. Orang cakap apa? Sambil berenang minum air. Betul ke? Sambil menyelam. lah, Salah bang, sini. salah. Tak apa, kita kan Tak apa, FSG, tak apa. kita bukan FPV. Okay. So memahami lah. Science student, science student. Okay, daripada Kai ada apa-apa nak tambah? Dia macam tadi katakan contoh lah macam ada student FSG nak pergi luar negara kan. So instead of macam pressure ni nak pergi pertandingan lah apa semua, that's why dah tertubuhnya Club Gamma. So maksudnya siapa yang nak pergi luar negara boleh try join Gamma, and then korang pakat-pakat lah macam kalau nak pergi memang fully duit sendiri, memang masuk, okay sila lah. Maksudnya just buat paperwork, okay jom kita pergi sekarang. Macam tu. Tapi kalau macam nak tambah lagi pengalaman, nak senangkan lagi pembelajaran kita, cari sponsor lah. Sponsor tu lah yang sakit sikit nak cari tu. Macam Nabil pun Ada pengalaman. ada pengalaman, cuba nak cari kan. So dengan platform club ni juga, student boleh macam plan lah dia macam program nak ke mana tu, but syarat dia kena plan dari awal lah. Janganlah macam nak pergi bulan depan ni, bulan ni baru nak gerak semua ni Ya, kan. betul. At least 5 to 3 months kan. Dia Ya, bergantung betul. kepada tempat nak pergi mana. Contoh kalau macam ke Jepun, rasanya persiapan dah lama dah kan, dah nak buat kan. Lama dah buat tapi gerak kerjanya Macam pergi Indonesia hari tu, kita tak adalah persiapan lama mana pun sebenarnya tau. Plannya awal, gerak Plan dia lambat 8 juga. bulan Oh, ya? sebelum. Like, Tapi kita orang tiket gerak flight pun beli 2 minggu sebelum. 2 minggu sebelum. sebelum. Sebab macam contoh lah, saya bagi cadangan lah. Contoh kalau katakan Gamma ramai-ramai nak pergi luar negara, at least macam nak pergi luar negara, nak merasakan. Pergi yang dekat-dekat dulu pun tak apa, yang tak melibatkan banyak kos. Sebab dia yang banyak kos ni kat flight. Contoh kalau korang nak pergi Thailand, Naik ni boleh, naik train. Naik naik train, naik train, bus pun boleh. betul. Betul juga. So just cut kos kat flight tu. Flight tu mahal tau sekarang. So boleh pergi Singapore dulu yang reachable melalui darat dulu. Macam tu. Wah, I see, baguslah I see. idea tu. Boleh kita akan usulkan. And ni adalah antara langkah-langkah yang perlu korang buat lah kalau korang berminat untuk keluar negara. And yang paling penting is langkah pertama adalah untuk follow Telegram FFG, sebab kat sana akan SMF lah akan post ataupun Gamma akan post poster-poster beasiswa keluar negara. So dekat situ korang dapat tahu detail-detail untuk keluar negara. Ya betul. Dekat laman sosial FSG, PDPD club lain pun semua ada. Macam kita orang Gamma and SMF, kadang-kadang kita orang repost antara satu sama lain. So korang boleh reach any information, korang boleh reach kat our social media. Okay, moving forward. Kita sekarang masuk ke dalam topik yang lebih personal. Isu-isu hangat yang sedang berlaku Ya, di betul. sekitar UiTM. Janganlah. Okay. Di sekitar UiTM dan di sekitar FSG. Okay. Betul. Okey lah. Untuk Nabil kan, sekarang kan korang dengar tak pasal isu yang sekarang tengah berlaku memang hangat sampai ke pihak kementerian? Apa Ya, tu? betul. Ada tak? Ada apa-apa Ada yang hint-hint? terlintas tak kat fikiran? Dia Yang gosip-gosip orang FSG. cuba bagi hint dulu. Okey, hint dia PB. Oh, okay. Tu dah dapat kan? Memang hot lah ni. As kita semua tahu, kita kan pelajar UiTM kan. So benda ni dah viral, semua akan tahu.
So adalah certain someone from persatuan IPM kalau tak silap, dia ada timbulkan satu isu di mana seorang pelajar nak balik ke rumah waktu cuti, ditahan di gate college, and parent nak masuk di gate depan pun ditahan oleh PB. So bagi korang kan, apa pendapat korang dengan curfew yang dijalankan di UiTM ni? Okay, ni personally punya opinion lah Personal kan. opinion, okay. Dia macam ni tau. Saya okay je dengan curfew UiTM, tapi curfew di college tu agak macam tak bersetuju lah, sebab kita dah dalam UiTM and in the same time macam itulah, macam apa yang dikatakan oleh siapa yang viralkan tu pun kata nak memperkasakan mahasiswa. Tapi macam kita still lagi terperangkap macam apa beza kita dengan yang budak duduk sekolah. di asrama Yes. kan. Ya, betul. Sebab kita tak dekat outing kalau dekat outing maybe dah jadi sudah sekolah dah. betul. Cumanya macam saya tak bersetuju curfew college kot, sebab kita berpersatuan pun kadang-kadang tak Kadang boleh sampai lewat malam dekat fakulti kita sendiri. Ya, And then betul. kita buat bukannya suka-suka, kita buat untuk fakulti, students kan. Betul. Balik-balik kena marah pula macam tu. So kalau macam kata curfew UiTM secara keseluruhan, dia macam perlu ada timbang rasa lah sepatutnya. Macam yelah, kalau ikutkan kalau balik semua orang timing tak sama. Apa semua. Kalau macam alasan tu alasan yang elok, dia balik selamatlah. Cuba kalau tiba-tiba balik tak boleh masuk, lalas budak-budak tu lagilah boleh pergi mana-mana. Pergi merayau mana-mana, lagi keselamatan di Betul. kan. So itu pendapat saya lah. Saya tak tahulah Afzal dia selalu duduk bilik, dia okey je curfew ni. Sebab tak ada kawan sangat kan. Kita orang kawan tau. Kita classmate kan? Tak ada kawan. Kita kawan-kawan. Sampai hati. Okay. So kalau macam kalau saya sendiri berkaitan curfew college tu, macam saya bersetuju lah dengan Kai. Tapi untuk curfew university, saya beranggapan yang kita sebagai pelajar universiti and kita dah ada kita ada maturity level kita. Jadinya setiap orang dah tahu macam mana nak jaga diri. Jadinya dia macam bila ada curfew ni, dia macam mengongkong sedikit lah para pelajar. Sebab kadang-kadang ada yang pelajar ada kerja part time ke apa kan. Jadi bila balik lambat, okey kena tahan. Lepas tu kadang-kadang polis bantuan pun tak terima alasan. Dia kata student beralasan ke apa kan. Cumanya perkara ni untuk macam dilupuskan ataupun dimansuhkan, dia agak susah sebab kita punya universiti dia ibarat macam aliran kita konservatif nak pergi kepada aliran yang lebih ke moden, dia susah. Dan dia perlu melalui beberapa peringkat lah, terutamanya di bahagian pengurusan dan juga pentadbiran. Jadinya perkara tu perlu, kalau untuk kami ulas pun, kami ulas je lah kan. Kita cakap berdasarkan personal opinion kita. Tapi yang perlu membawanya sebenarnya pemimpin pelajar. And macam bila saya cakap kita lebih konservatif, kalau tu pun kita tengok macam sekarang kita masih kita masih dalam tumpuk macam kepimpinan pelajar, kita masih majlis perwakilan pelajar. Sedangkan kalau universiti lain dah ada kesatuan pelajar, student union. Jadi macam I boleh cakap yang UiTM masih tak bersedia untuk sebarang perubahan. Dan kalau contoh perubahan tu dia perlu berlaku secara berfasa dan dia kena ada continuity. Maksudnya kan isu curfew ni dah dibawa kan. So pemimpin ataupun mungkin MPP lepas ni kena sentiasa bawa lah kalau betul nak mansuhkan ataupun nak tambah baik. Itulah saya rasa. Saya Berat pun sangat ni. okay. Kan Berat sangat ikut topik ni. tak apa. Kita kat sini Dia macam kita termenung santai kejap je. macam wah. Okay, Nabil, sekarang betul. Betul lah. Dia macam in my point of view juga. Ni saya bagi pendapat saya kan. Like macam kadang-kadang kita ada kawan-kawan yang kerja. Kadang-kadang macam kita dekat sini pun bas malam tak jalan kan. Yeah. So macam pelajar yang memerlukan khidmat seperti Grab, Maxim semua tu. Kadang-kadang ada satu isu yang satu pakcik tu nak masuk tak boleh. Ada dia minta suruh isi Google Form. Bayangkan nak masuk Google Form tu dalam handphone dia Chinese semua. So macam kesian lah dekat masyarakat luar dan masyarakat yang ada dalam UiTM ni. Saya rasa kalau universiti lain boleh buat, kenapa kita tak boleh? So saya pun setuju dengan apa yang Afzal kata, kita perlu buat secara berperingkat. Sebab ini prinsip yang mungkin kita boleh pegang. Kalau bukan sekarang bila? So kita perlu lakukannya. Betul. So Nabil nak jadi MPP ke nanti? Dah ada Yelah, gaya-gaya you tu. kan suara kan kata kan. Okay, InsyaAllah, episode yang seterusnya. InsyaAllah. Okay, Oh, seterusnya nampak ni Dia macam ni lah. Betul lah apa yang Afzal, saya setuju dengan Afzal, Kai, Nabil punya pendapat. Tapi at the same time pun kita kena consider that orang pelajar yang duduk dekat college ni, diorang di bawah tanggungjawab warden. So like PB ni bertanggungjawab untuk jaga keselamatan student. Student keluar,
apa-apa terjadi kat student, warden kena. Tapi dia ni jadi case is kerana yang ambil diorang is ibu bapa. So benda ni Betul. sepatutnya tak menjadi Isu. hal Isu. pun. Kalau Ah. boyfriend boleh marah. Kalau boyfriend Faham. boleh marah. So Faham, macam faham. bila dia tak bagi keluar tu Yalah, rasa sebab macam Duduk dia Like- mana? Okay. Dia macam benda ni banyak kali berlaku. But dia benda jadi issue time ibu nak ambil ibu bapa Parents. pelajar Ah. nak ambil pelajar. So timing dia nak jadi tu so sangat tak kena lah dengan kita time cuti pula tu budak-budak. Mungkin dia orang ada kerja-kerja yang tak selesai lagi di fakulti masing-masing. Betul. And then bila nak balik jadi macam ni pula. Sebab sebelum ni tak kadang-kadang jarang-jarang melakukan perkara seperti ni. So harap video ni dapat sampaikan kepada mereka-mereka yang boleh membimbing atau boleh Membawa suara membawa mahasiswa. suara kita, suara pelajar-pelajar kita kepada pihak yang yang tertentu lah. Tak nak sebut pihak mana. Okay. Alright. Okay. Agak hangat kita punya topik tadi. Dah panas walaupun bilik ni sejuk tapi dah panas-panas kan. Okay. Okay lah, kita rasa macam dah serius sangat kita punya conversation ni. Apa kata kita main macam mini game ke? Oh. Kan? Korang suka tak main teka-teki? Kau nak teka-teki ke pick up line ke? Teka-teki. Alah, pick up line Okay. kan dah pandai. Jangan- Pick up line. Oh jangan okay, no. throwback. Jangan kasi Chan, jangan kasi Chan. Kau panggil ke orang kat belakang ah? Ya, Padu. Okay, dia macam kalau diorang tak dapat jawab teka-teki ni, diorang kena denda. Macam korang bagi teka-teki kat kita, kita bagi okay. teka-teki kat korang. Tapi denda tu kita decide nantilah dapat jawab ke tak. Nanti Okay. kita buatlah special video about that. Okay, Nabil first lah. Nabil Okay. first. Okay, ni bagi perhatian korang lah. Ni teka-teki bukan teka-teki yang IQ tinggi. Dia teka-teki nonsense. Okay. Okay. Orang luar jangan kalau yang dah tahu jangan cakap Okay. Okay, sayuran apa yang bila dia ada satu dia hijau tapi bila banyak dia hitam? Ni nonsense Nonsense. Yang tukar mood Dia tak? nonsense but at the same time make make sense. Tak Sayur. tahu. sayur. Oh ni pun boleh jawab sekali kalau nak jawab. Satu hijau, banyak hitam. Tapi kita team lah, ada orang lah Yeah. team. Apa dia? Tak discuss dulu lah tadi. I rasa yang nonsense tu semua you je kot. So macam berfikir kot. Alamak, satu hijau, Satu hijau, banyak-banyak hitam. Cuba bagi hint sikit, tak ada clue ke? Hijau. Sayur apa hijau? Banyak hijau kan? Aduh, sayur hijau Dia okey lah, kita bagi chance sikit lah. Dia macam tak boleh lah bagi clue, dia nonsense. Sikit. Sikit lah. Sikit. Dia akhir dia M. Bayam? Bayang. Sebab apa bayam? Okay, sebab Bayang-bayang. Pandai. Sebab Sebab apa? Afzal dah banyak kali dah dapat teka-teki mengarut ni. So tadi Afzal kata nonsense kat sini sebenarnya dekat Afzal lah. Itu dah tu. So dia macam bila satu dia kan bayam hijau tapi bila banyak bayam-bayam. Bayam-bayam. Awesome. Apa benda teka-teki ni? Itulah tu. Dia orang seperti kita juga yang faham. Okay, faham. Okay, faham. okay, okay. Okay, daripada Okay, daripada korang? Oh, okay. I dulu I bagi. Oh, Buah macam apa? Buah apa yang suka berkawat? Oh, Alah. tahu. Tahu ke? Mestilah tahu. Alah tak nak. Ya. Apa? Tak tahu. Semua tak tahu. Apa berkawat? Buah yang Sekejap. suka berkawat. Ini dulu lah. Alamak. Takut salah. Ajak huruf dia. Sekejap, Huruf aku dia. pernah dengar je. Bagi Dura fikir dulu. Kau tak tahu kat sini kan? Tahu. Pernah dengar. Nabil, apa jawapan dia? Kejap. Sekejap. Tak, tiba-tiba lupa. Kejap. Tak takut nak sebut, takut salah. Tak, huruf-huruf first je. T. T. Okay, salah. Oh, salah. Alamak. Oh, itu yang bomba tu. Yang boleh Bomba dekat berkawat. dalam askar kat luar. Buah apa yang boleh berkawat kan? Yang suka berkawat. Yang suka berkawat. Sekejap. Buah apa? Korang tak nak tolong. Sekejap. Aku dah dapat. Saya dah dapat. Kiwi. Betul. Oh, kiwi Sebab apa? kanan. Sebab apa? Sekejap. Ni, Okay. sebab apa? Okay. Kai. Kiwi kanan. Kiwi kanan. Kai. Kenapa ni Kai? Okay, Terlalu sorry. high IQ ke? Itulah, tadi dah terlalu serius nanti tiba dia drop ke macam underground je. Okey. Okay. Dura pula. Okay, sila. Benda apa yang tak besar tak kecil? Habis penjam. Tak besar. Itu je. Macam ni ada ni. Dia tak besar tak kecil. Nabil berisau macam ni. Cuba bagi Pada hint. tadi kot. Bagi hint. Dia apa? Bagi hint alamak, hint dia susah. Sebab hint dia memang tak besar tak kecil. Tak besar tak kecil. Dia makanan ke benda ke? Dia benda. Tak besar tak kecil. Ini kena jawab sekali Kamu ke? pun tak tahu.
Tak tahu. Soalan ni lain macam. salah dia. Betul lah. Loading ni. Betul lah. Benda apa yang tak besar tak kecil. Cuba bagi hint sikit. Ni macam terlalu susah ni. Dia bagi hint dua. Oh, faham. Betul soalan tu. Okay. Dia tak besar, dia tak kecil. Ha. Apa yang tak besar tak kecil? Lah betul. Dia tak besar dia tak Dia kecil. dengar juga terus tak. Tak Terus kecil. ni. Ni kalau korang jawab memang power kan korang. Dia ada kat sini rasanya. Mata Ada saya ke? kan? Ada. Dekat sini. Mata Dia ada saya dek- ke? Bukan. Janganlah macam tu. Okay, sorry. Dia kan kalau kita nak bagi hint kan. Nabil bagi hint apa ni? Boleh. Dia macam like semua benda tu ada kat semua benda. Apa yang awak ni Teka-teki lain dah apa yang awak ni cakap tu semua benda boleh applicable dengan benda tu. Mic ni boleh. Tak. Baju ni boleh. Hati. Hati. Oh tak ada. Meja ni boleh. Tak rasa kita orang sedia didenda kot. Betul lah. Ready Oh ni ke boleh Nabil? jawapan Kita bagi Nabil. 1 2 3 dia cakap eh. 1 2 3 1, 2, 3. medium. Tak besar tak kecil. Medium. Sepatutnya soalan dia macam ni lah. Ah. Mi apa yang tak besar tak kecil? Medium. Alah ni. Aduh. So tak cancel apalah, kan? tak apalah, tak payah denda, tak payah denda. Kita denda sama. Nak denda. Okey lah. So, daripada pihak SMF ada apa-apa Apa nak cakap? nasihat? Nak diberikan kepada para pelajar yang akan tengok FSG, luar pada FSG, pelajar ITM lah. Nak promote SMF ke? Okay. So yang first untuk Gama lah. Sebab ni first episode Ya Ya, betul. betul. First episode, the second sekali. session. Second session. Okay. So saya harap yang program ni sebab dia ada benefit untuk student jugalah untuk bagi exposure pada student Gama tu apa, kemudian apa yang Gama provide untuk student. Jadinya harap program ni ada continuity, and sebab Gama dah ada good base, dah start up dengan cara yang baik, jadi saya harap yang persatuan ni nanti akan terus berkembang, and then nanti pilihlah jawatan kuasa yang boleh bawa persatuan ni keluar negara. Oi. Dia international kan. InsyaAllah. And macam untuk student pun saya harap yang kalian semua macam akan join lah persatuan and support Gama. Bukan Gama saja tapi PD-PD lain, SMF juga. Sebab setiap persatuan ada benefit masing-masing. Kalau ada yang berminat mengenai jaringan antarabangsa dan juga mobility, joinlah Gama. Kalau minat bersukan, joinlah Restec. Sukarelawan, join ASIK. So that's all, and I ucapkan good luck untuk kalian. Dan I pass lah. Okay, untuk Gama lah kan, dia macam korang pun I mean like sekarang pun is the first sesi yang naik kan. So it's okay to macam still ada banyak lagi benda yang tak dicapai sesi ni, but kena make sure plan untuk sesi depan tu awal lah, supaya macam tadi kata, kalau betul nak pergi luar negara Kena plan awal. Plan awal. Nak cari sponsor tu sakit. So Betul. cari awal. So saya pun harap yang Gama boleh go higher lah, macam instead of macam kita selalu cakap pergi luar negara je kan, kita buatlah macam nama pun mobility dan jaringan global, kita buat networking dengan universiti lain juga, which is I believe ada inisiatif-inisiatif yang Gama nak buat. And also dengan bantuan Dr. Aili sebagai penasihat kalian pun insyaAllah semuanya akan jadi cemerlang, terbilang, gemilang, melayang semua. Amin. InsyaAllah. Cumanya untuk kalau students pula, kita dah ada platform. Okay, kita dah ada platform untuk semua student join klub-klub mengikut apa interest minat masing-masing. Jadi joinlah semua benda ni, sebab takkanlah kita nak habiskan sisa hidup akademik macam belajar kita dengan hanya belajar. So kita enjoy lah juga buat kawan. Macam kita orang join SMS sebab kita orang tak ada kawan mula. So tiba-tiba join SMS ada kawan. Macam korang ada kawan kan, so kita orang tak ada. Oh, lain lah. Macam Nabil dah memang ada kawan. Tambah itulah. kawan lagi ramai. Itulah, saya dengan Auzan ni macam ni je. Tak apa. Jumpa-jumpa dia je. Dia? Okay, thank you guys. And Kita ada tagline kan Oh, untuk ya, betul. endingkan Gama ni. Kan tadi Tapi kan- kali ni macam kita orang tak buat tagline sendiri. Kita orang nak korang punya idea untuk buat tagline macam mana nak endingkan WhatsApp Gama ni. Faham? Okay, kita tunjuk balik lah yang awal kita buat macam mana. Awal tadi kita buat macam Greeting Explorers
Welcome to WhatsApp Gama. So Okay, kita tu nak end macam mana? ending dia macam mana? Kita nak guna idea korang. Benda ni akan buat sampai episod last tau. serius Kita akan bawa. Guest nanti pun buat macam ni. Ah, Ya, betul. betul. Diorang akan buat juga. Kalau kena gilik-gilik langsung tak? Tak boleh. Sikit-sikit sini boleh Kita lah. orang punya idea susah agak lah. Memang hampir seminit juga lah ambil masa. Jangan. Tapi kalau boleh memahamilah kepada orang lain. Kan kalau kita jumpa orang-orang yang OL kan, Tak nak apa. berjoget-joget. Jadi Naruto terus pun tak apa. Okay, kita dah ada plan aku tadi kan. Dah ada plan. Siapa bagi tahu diorang ni? Alamak, ada Tak ada, kita Korang orang yang memang bagi rasa tahu. macam ni soalan ni akan dapat. Kita dah prepare dah. Bagus-bagus dah Okay. bersedia. So macam mana Azhar? Ingat tak macam mana? Okay, mula-mula buat macam ni. Mula-mula Ga, ma. Kenapa? Ma, Dia macam ni kan tapi Oh, terbalik yang kan. ni yang- oh, terbalik kan. So ga, ma, Ga, ma, ti, T, v. V. Oh, So, macam- oh. Dia macam okay, Ga, contohlah ma, macam nanti host ti. cakap okay, see you guys next episode in Gama TV. Macam tu. Oi, terbaik. berusaha betul ya Allah. Terbaik, sorry, terbaik, sorry. terbaik. Okey lah. Channel sekali. Okay, kita buat Training Sampai. sedih. Okay, macam cuba host sebut see you guys in next episode Okay guys, see you guys in the next episode in Ga, Ma, Ma, Ti, V. Wow. Oh dia ada. Ay. Kami gambar je tak ada. Okey. Okay. Okay. Kepak tu. Oh ya. Oh, thank you. Apa lah korang. Okay guys. Okay. Okay. Ni Mana kita kamera ambil- sini, Kita ambil sini. Okay. Kita ambil posisi yang cantik sikit lah. Okay. Kita nama Dah cakap. bercakap. Alright. Okay guys. See you guys in the next episode in Gama TV. Alright, thank you. See you Okay, soon. Okay, thank you korang. Okay. Kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Maaf kalau ada InsyaAllah. apa-apa tercakap kan. Sorry. Tersalah bahasa, tersasul. Kosong. Jumpa kat Jepun. Jumpa dekat Jepun. InsyaAllah. Okay.